Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini adalah inovasi yang telah kumpulan kami buat yang bernama Kit e-Kanama. Jadi ini Kit e-Kanama ini dibuat menggunakan platform Minecraft dan penggunaannya juga seperti Minecraft biasa. Contohnya kita lihat di tepi ini adalah punat untuk bergerak. Di belah kanan ada untuk melompat dan untuk ke bawah, dan di sebelah kirinya adalah untuk melajukan pergerakan. Okay. Jadi pengguna boleh menggerakkan skrin untuk melihat ke arah yang mereka ingin lihat, contohnya ke atas dan ke bawah. Dan mereka boleh menyesuaikan diri dengan menggunakan pergerakan skrin dan pergerakan karakter pada satu masa yang sama, seperti ini. Jadi pada peringkat awalnya, pengguna perlu masuk ke dalam sekolah. Ini adalah sekolah yang telah kami buat. Melintasi masuk ke dalam, dan pengguna akan membaca, dekati dan tekan butang talk. Jadi pengguna perlu dekat dan tekan butang talk. Ini adalah arahan yang telah kami buat kepada pengguna. Selamat datang, saya Cikgu Joel. Jom kita lengkapkan misi yang menarik. Jadi misi yang pertama bagi pengguna adalah pergi mencari kelas 3 raya dan terokai perkara yang anda akan jumpa di sana. Jadi pengguna akan mencari kelas 3 raya dan ada bantuan daripada signboard. Okey, setelah mereka menjumpai ini, mereka akan masuk dan membaca tulisan di papan kenyataan. Selamat datang ke kelas 3 raya. Sila perhatikan objek yang terdapat di dalam kelas dan senaraikan pada papan tulis sebelah. Jadi ini adalah papan tulis yang kita perlu senaraikan objek-objek yang ada di dalam kelas. Jadi di sini murid ataupun pengguna perlulah menekan pada menekan seperti ini dan menaip jawapan mereka. Contohnya ada kerusi. Jadi murid menaip perkataan kerusi, dan seterusnya terdapat juga meja. Jadi di situ pada peringkat ini mereka sudah menulis, dan guru yang berada pada aplikasi yang sama boleh menyemak jawapan murid mereka sama ada betul ataupun tidak. Okey, seterusnya lihat arahan seterusnya. Sila dekati Cikgu Angelo dan tekan talk untuk meneruskan misi. Okey, jadi pengguna akan mendekati Cikgu Angelo dan tekan talk. Hai, saya Cikgu Angelo. Sila tekan mana-mana butang pautan yang cikgu sediakan di bawah. Jadi di sini kami telah sediakan 2 pautan, iaitu pautan nota dan pautan video. Jadi pengguna boleh menekan mana-mana sahaja butang yang membawa mereka ke halaman yang lain. Contoh, saya tekan pautan nota. Jadi pengguna akan terus pergi ke browser dan melihat pautan yang telah kami sediakan. Jadi kembali lagi kepada Minecraft. Selepas itu, arahan seterusnya adalah anda dikehendaki untuk pergi ke kelas 3 mawar untuk meneruskan misi. Jadi mereka pergi ke kelas 3 mawar. Okey, ini adalah kelas 3 mawar. Dan pengguna akan masuk
Syabas, kamu telah berjaya melepasi misi yang mencabar di kelas 3 raya. Sekarang, kamu diminta untuk berjumpa dengan Cikgu Wan untuk menerima arahan selanjutnya. Jadi pengguna akan berjumpa dengan Cikgu Wan. Cikgu Wan ada di sebelah sini dan boleh menekan butang talk untuk menerima arahan seterusnya. Okey, selamat datang ke kelas 3 Mawar. Nama saya ialah Cikgu Wan. Cikgu akan membawa kamu bermain satu permainan yang menyeronokkan. Sila klik pada butang mula permainan untuk mula bermain. Jadi di sini kami telah letak satu butang, iaitu butang mula permainan, dan butang ini akan membawa pengguna kepada permainan. Contohnya saya tekan. Jadi ini adalah permainan yang telah kami buat untuk pelajar ataupun untuk murid. Tekan. Jadi di sini murid boleh menjawab beberapa soalan. Soalan di belah kanan, contohnya pilih jenis kata nama yang tepat bagi gambar di atas. Contoh ni gambar sekolah. Kata nama yang tepat adalah kata nama Am. Jadi tekan. Mereka akan, kalau jawapan mereka betul, mereka akan pergi ke tahap 2. Upin dan Ipin, berdasarkan gambar di atas, adakah gambar tersebut termasuk dalam golongan kata nama khas? Jawapannya adalah ya. Tapi seandainya mereka gagal untuk menjawab soalan dengan betul, kita lihat, pilih jenis kata nama yang tepat bagi gambar di atas. Jawapan untuk cikgu, jawapan yang betul adalah kata nama Am. Seandainya murid tersebut menekan jawapan yang salah, akan jadi seperti ini. Permainan tamat. Begitu saja. Okey, seterusnya kita kembali kepada Minecraft. Okey, selesai dengan Cikgu Wan. Kita akan pergi, seterusnya kita akan pergi ke atas. Kita akan menaiki tangga. Okay, pada ruangan tangga, ruangan atas tingkat 2 adalah ruangan untuk perpustakaan. Jadi tahniah, anda telah melepasi misi kelas 3 Mawar. Selamat datang ke perpustakaan sekolah. Sila dekati Cikgu Awang dan tekan butang talk bagi meneruskan misi seterusnya. Jadi murid akan dekati dan tekan talk. Jadi ini adalah arahan yang terakhir dan merupakan misi yang paling hujung untuk inovasi kami. Jadi untuk inovasi kami, pengguna perlulah menekan butang mula permainan untuk meneruskan kepada permainan yang terakhir. Jadi kami telah sertakan satu permainan untuk pengguna main. Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Video ini bertujuan untuk menjelaskan peraturan dan langkah-langkah bagi memainkan permainan ini, iaitu permainan kata nama. Seperti namanya, permainan ini akan mengajar tentang kata nama sambil memainkan permainan ini. Jadi, di sini dapat kita lihat beberapa ikon-ikon dan benda yang boleh kita interaksi. Jadi, yang pertama adalah token ini. Token ini merupakan benda yang perlu digerakkan oleh pemain bagi memainkan permainan ini, di mana terdapat 4 pilihan warna token, iaitu token biru, token hijau, token kuning dan token merah jambu. Jadi, apabila pemain telah memilih token mereka masing-masing, mereka boleh memainkan permainan ini. Jadi, peraturan pertama yang ingin saya tegaskan adalah pemain perlu membuat satu pusingan permainan sebelum menentukan kawasan mereka. Apa itu kawasan? Di sini dapat kita lihat beberapa peta kawasan, yaitu kawasan ayam, kawasan si tompok,
kawasan kambing, dan seterusnya. Bagi memainkan permainan ini, pemain harus menekan ikon dadu. Sebagai contoh, jadi dadu ini menunjukkan angka 3. Jadi apakah maksud ini? Ini bermaksud pemain harus menggerakkan token mereka ini mengikut angka dadu yang telah ditetapkan. Seperti contoh, angka dadu menunjukkan angka 3. Jadi pemain harus menggerakkan token mereka berdasarkan kawasan-kawasan dan beberapa ikon yang terdapat di dalam permainan ini. Sebagai contoh, 1, 2, dan 3. Dan seterusnya. Baiklah, sekiranya semua pemain telah membuat satu pusingan, barulah permainan ini boleh dimainkan. Baiklah, seterusnya kita beralih kepada kawasan yang telah diberikan, seperti kawasan ayam ini. Di kawasan ayam ini memiliki tanda di atas, yaitu tanda plus. Jadi pemain boleh berinteraksi dengan kawasan ini. Sebagai contoh, apabila pemain berada di kawasan ini, mereka boleh berinteraksi dengan kawasan ini. Sebagai contoh, dan di sini dapat kita lihat beberapa benda yang boleh kita interaksi. Sebagai contoh, gambar ini. Gambar ini memiliki nota dan seperti yang Anda telah lihat, video tadi mempunyai nota bagi kata nama. Jadi berdasarkan nota kata nama tersebut, kawasan ini akan memberikan soalan yang harus dijawab oleh pemain. Dan sekiranya pemain berjaya menjawab soalan ini, dia boleh menentukan kawasan ini sebagai kawasannya menggunakan rumah, yaitu benda ini. Jadi, sekiranya pemain berjaya menjawab soalan tersebut, dia boleh menetapkan kawasan ini sebagai kawasannya. Sekiranya pemain berada di kawasan ini dan dia berjaya menjawab soalan ini, dia juga boleh menentukan rumah di kawasan ini sebanyak 10 rumah. Sebagai contoh, dan langkah peraturan seterusnya yang ingin saya tegaskan adalah, sekiranya pemain lain menetap di kawasan yang pemilik asalnya tidak berada di kawasan tersebut, pemain tersebut akan kehilangan rumah. Ini bermaksud, sekiranya pemain token hijau ini memiliki beberapa rumah di kawasan lain, rumah tersebut akan ditolak berdasarkan kawasan ini. Sekiranya kawasan ini memiliki 2 rumah, pemain ini akan kehilangan 2 rumah, di mana sebagai contoh, di kawasan ini dia akan kehilangan 2 rumah,
Jadi, yang tinggal di kawasan bagi token rumah hijau adalah tinggal satu rumah sahaja. Seterusnya, bagi ikon di sini, di sini, di sini, di sini, dan juga di sini, yang bukan merupakan kawasan yang biasa, di mana kawasan ini memiliki beberapa peraturan tersendiri. Sebagai contoh, apabila pemain berada di kawasan ini, dia boleh berinteraksi juga dengan kawasan ini, dan kawasan ini dipanggil sebagai kawasan khas. Jadi di kawasan ini terdapat soalan. Contohnya, pilih dua antara kata nama am. Jadi di sini, berdasarkan nota yang telah dirujuki berdasarkan kawasan-kawasan yang lain, pemain harus memilih jawapan yang betul, dan sekiranya pemain tidak dapat menjawab soalan dengan betul, pemain akan didenda. Seperti di tanda soal ini, memiliki beberapa peraturan yang harus dipatuhi oleh pemain. Seperti di kawasan khas ini memiliki denda. Ini bermaksud sekiranya pemain tidak dapat menjawab soalan yang diberikan, pemain tersebut akan kehilangan satu rumah bagi kawasannya. Sama halnya dengan orang yang menduduki kawasan orang lain, jadi pemain akan kehilangan satu rumah sahaja. Jadi maksud, bagi mana-mana kawasan yang dimiliki oleh pemain, dia akan kehilangan satu rumah. Dia boleh memilih, pemain boleh memilih untuk menghilangkan satu rumah dari mana-mana kawasan yang dia mahu. Contoh, kawasan ini akan kehilangan satu rumah. Dan ini juga berlaku bagi kawasan khas yang lain, di mana beberapa kawasan khas memiliki peraturannya yang tersendiri. Sebagai contoh yang ini, Anda kehilangan dua rumah. Jadi apabila pemain menduduki kawasan ini, dia akan kehilangan dua rumah. Jadi dia akan kehilangan dua rumah. Seperti contoh, di kawasan ini, dia memilih untuk menghilangkan dua rumah ini. Sekiranya pemain memiliki jumlah rumah yang terbanyak di kawasan permainan ini, jadi pemain tersebut akan dianggap sebagai pemenang. Contohnya, dan itu saja bagi peraturan di permainan ini, di mana pemain yang berjaya mengumpul kawasan yang paling banyak akan dianggap sebagai pemenang. Dan itu saja bagi penjelasan tentang permainan ini. Selamat mencoba permainan ini, dan semoga Anda berjaya meningkatkan pemahaman tentang kata nama berdasarkan permainan ini. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey, kembali kepada Minecraft Education. Jadi dengan berakhirnya permainan yang terakhir tadi, maka berakhirlah misi murid tersebut. Jadi ingin saya nyatakan, selain daripada menyelesaikan misi, pengguna juga boleh berjalan dan melihat sekitar kawasan yang telah kami sediakan. Contohnya di sini adalah ruangan membaca, dan di sebelah sana ada ruangan teknologi maklumat komunikasi, ada komputer riba dan pelbagai hiasan lagi. Di sini juga adalah ruang TMK, dan masuk ke sini adalah ruang seberguna. Di dalam ni terdapat banyak buku dan beberapa buku yang telah kami Jadi apabila pengguna keluar, pengguna boleh memilih sama ada ingin pergi ke ruang-ruang seperti ruang seberguna ataupun menyelesaikan misi.
jika pengguna memilih untuk menyelesaikan misi, mereka boleh pergi ke 3 checkpoint yang telah kami sediakan. Jadi itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.